Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Hari ini kita nak belajar kawalan kos makanan. Untuk paling basic, paling asas sekali, yang mana dia bermula dengan definisi. Kalau kita cerita tentang definisi, banyak definisi yang boleh menggambarkan kos ni. Dan ianya terpulang kepada segmentasi masing-masing. Seperti di sini yang saya tunjukkan, yang pertama, kalau definisi dalam bentuk perniagaan, ianya adalah jumlah wang yang dibelanjakan untuk pengeluaran ataupun penciptaan barang dan perkhidmatan. Tapi pada aspek penjual pula, adalah jumlah wang yang dibelanjakan untuk mendapatkan produk atau barang yang akan diperdagangkan semula. Kan? Tapi dari segi pembeli pula, harga produk atau perkhidmatan yang dikenakan untuk membeli produk yang dijual oleh penjual. Yang lebih fokus adalah tentang restoran dan perkhidmatan makanan, iaitu sesuatu perbelanjaan restoran atau perniagaan terhadap bahan mentah dan perkhidmatan hasil daripada penggunaan dan penawaran produk dan perkhidmatan kepada pelanggan. Jadi, kalau diikutkan, setiap segmentasi, setiap individu, dia mempunyai definisi kos dia tersendiri. Jadi, kita letaklah diri kita di mana, sama ada kita menjalankan perniagaan, kita sebagai penyedia perkhidmatan makanan ataupun seorang penjual ataupun seorang pembeli, ataupun seorang yang membuka restoran. Jadi, kos mempunyai definisi masing-masing. Tetapi, dalam spesifik kepada kos, kawalan kos ni, definisi kos dalam kawalan kos ni, ia merupakan sumber yang kita gunakan sebagai pelaburan awal. Sama ada nilai dia wang ataupun nilai dia persamaan dengan wang. Untuk mendapatkan keluaran dan perkhidmatan yang akan memberi faedah semasa atau masa hadapan kepada perniagaan. Apa dia? Wang. Wang kita tahu dah. Kan? Duit. Tetapi nilai persamaan bagi wang. Sama ada kita ada rumah kedai. Kan? Kita ada kegunaan mesin kita yang sebelum ni kita guna untuk individu, untuk kerja biasa. Tetapi kali ini kita guna untuk perniagaan. Itu semua nilai persamaan bagi wang. Kan? Jadi, ini yang lebih tepat kepada definisi kos. Baik. Kenapa kos ini berlaku? Kos berlaku dalam keadaan perniagaan yang kita memerlukan bahan mentah untuk kita keluarkan produk. Salah satunya. Satunya, apabila kita membuat keputusan untuk membeli daging. Contohnya kita beli daging tenderloin, batang pinang. Kita beli di kedai, tapi kita beli dengan keadaan ada lemak, ada tisu, konektif tisu, dan ada juga yang pejal isinya, dan juga ada juga yang keras atau liat, sebahagiannya yang perlu kita buang. Jadi apabila kita beli dengan harga pasaran, kita proseskan daging itu untuk kita masak, dan kita jual. Yang pertama prosesnya adalah kita buat trimming. Kita buang lemak, kita buang kulit. Kalau ikan kita buang sisik, kalau ni kita buang tulang dan sebagainya. Jadi kita nak pakai yang betul-betul solid, yang betul-betul daging kita nak pakai. Jadi kita potong dia dan kita masak. Proses memotong, proses membuang ataupun trimming ini dan juga proses memasak ni, dia melibatkan kos. Yang mana selalunya kos ni adalah dalam keadaan kita sedar ataupun tidak, dia hilang begitu saja. Dan kos ini perlu dilihat dan perlu dibiayai. Perlu diuruskan agar tidak berlaku kerugian. Dan apabila makanan ini siap pun, nanti bila kita hidangkan kepada pelanggan, kita hidangkan kepada pelanggan yang buat order pada kita, dan dia makan tak habis dan sebagainya, dia tetap berlaku kos di situ. Jadi itu semua perlu diuruskan, perlu dikira dan perlu diletakkan dalam harga makanan kita. So inilah pentingnya bagaimana kos itu berlaku, dan kita perlu sedar bagaimana kita nak selesaikan, kita nak uruskan dengan baik agar kita boleh memaksimalkan keuntungan perniagaan kita.